Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi kita sambung bab 4. So bab 4 yang pertama adalah dalam muka surat 5 tu. Kita nak tengok macam mana kita selesaikan batch reactor design problem. Okey, dalam nota tu dia ada susunan dia lah nak selesaikan yang mana satu. Okey, jadi kita tengok dulu kita punya reaction tu apa. Na2S2O3 ni komponen A campur 2H2O2 komponen B. Kemudian kita ada produk C. So kita boleh simplifykan dia, A campur B pergi C. So kalau ikutkan, kalau dia tak bagi apa-apa information, equation ni kita boleh tulis rate law dia terus. Negatif RA sama dengan KCA CB. KCA kuasa 1 sebab molar ratio 1, CB kuasa 1 sebab dalam equation B cuma ada 1 molar ratio. Tapi kalau perasan dia ada bagi assumption. Okay, so A dia bagi adalah first order dan B kosong order. So apa yang kita perlu ambil tahu adalah, kalau dia bagi assumption ni, kita tak boleh guna ni lah. Ini adalah elementary rate law equation yang mana kita ikut molar ratio. So kalau dia bagi ni, kita kena tulis negatif RA sama dengan KCA kuasa 1 sebab first order. Kemudian CB kuasa kosong sebab dia kata B zero order. So apa-apa yang kuasa kosong dia akan jadi 1. So equation kita, rate law equation adalah negatif RA KCA. Okay, kemudian kita masukkan conversion equation. Add conversion equation, CA sama dengan CA0 1 tolak X. So dia akan jadi negatif RA sama dengan KCA0 1 tolak X. Okay, kemudian baru kita tengok soalan. Dia minta kita selesaikan apa. So yang pertama dia suruh cari reaction time. So kita akan cari reaction time dulu. Yang kedua baru kita cari reactor volume. So reactor volume ada dua jenis conversion yang dia suruh kita cari. Mula-mula adalah yang 60%, kemudian 70%. So kita selesaikan yang ni dulu. Okay, find reaction time. So reaction time ni kita nak dapatkan equation dia daripada mana? So kita akan dapatkan daripada design equation. Design equation untuk batch reactor. Sama macam dalam bab 2 masa kita nak cari volume, kita kena design equation untuk batch reactor juga. So kita ada V sama dengan Na0 bahagi T integrate dx bagi negatif RA. So kita kena susun sebab kita nak cari reaction time. So T letak atas, Na0 bagi V dx bagi negatif RA. So kalau ikut definition, Na0 bagi V ni adalah equal to Ca0. Ca0 concentration. So mole Na0 bagi dengan V. So kita akan dapat mole, V ni meter cube. So mole bagi meter cube adalah unit concentration. Jadi kita boleh tulis terus lah, Ca0 integrate dx bagi negatif RA. So tadi kita dah cari negatif RA dia. Negatif RA dia yang ada conversion tu KCA0 1 tolak X. So kita masukkan dalam ni. Okay, sebab kita nak integrate kepada X So selain daripada X ni, kita boleh keluarkan daripada equation kita. Kita bubuh dekat luar.
So T sama dengan CA0 darab 1 bagi K CA0 integrate dx bagi 1 tolak X. So CA0 dengan CA0 mati, K ni constant, so kita boleh bubuh dia dah dekat luar ni. So kita kena cari K dululah, okay, sebelum kita buat integration. Okay, sebab integration ni biasanya dia akan bagi terus solution dia. So dalam case ni integration kita kita akan guna kaedah ni, 1 bagi 1 tolak X dx sama dengan negatif ln 1 tolak X. So kita boleh ganti siap-siap kalau nak senang lah. Okay, 1 tolak K negatif ln 1 tolak X. So X kita kena masukkan sebab dalam soalan dia ada bagi kan reaction time. So dia ada 2 jenis conversion kat situ, 60% dengan 70%. So kita masukkan kat sini lah nanti. X sama dengan 0.6, kemudian X 0.7. So K kena kira guna Arrhenius punya equation. Okay, E negatif E bagi RT. So R ni constant, E ni constant. Okay, dia dah bagi nilai dia. So dia punya perubahan nilai K ni sebenarnya banyak bergantung pada T, temperature. So kalau temperature berubah, nanti kita akan nampak lah efek dia dekat nilai K ni. Okay, okay, jadi 6.853 darab 10 kuasa 11 E. So negatif nilai E adalah 76480. So kat sini kena hati-hati sebab kita nak samakan unit. Okay, so unit yang kita pakai semua dalam SI. So kilojoule tu tukar kepada joule. So E bahagi R. So R 8.314 joule per mol K. So joule dengan joule baru kita boleh matikan. Okay, ini banyak kesilapan lah kalau kita tengok dalam soalan-soalan sebelum ni. Saya perasan student dia lupa nak darab dengan 1000. So temperature Kelvin kan, so 27 Celsius tu tukar pada Kelvin. Okay, 27 tambah 273 K. Okay, so kita akan dapat 300 K. So K kita sama dengan 0.033. Okay, boleh nampak dia punya step. So T sama dengan 1 bagi K. Okay, kemudian kita ada negatif ln 1 tolak X. So K sama dengan 0.033. So okay, betul lah. Jadi kita kena kira lah for X sama dengan 60%. So T dia adalah 1 bagi 0.033 darab negatif ln 1 tolak X. So saya baru perasan dalam nota tu dia tertinggal 1 bagi K. So T sama dengan 1 bagi 0.033 darab dengan 0.916. Okay, dalam nota tu dia cuma ada 0.916 je. Jadi 27.76 second. So ni masa dia, masa untuk 60%. So kita kena kira untuk 70% punya conversion untuk masa dia. So sama juga
K ni nilai yang tetap, kita pakai sama 0.033. So darab negatif ln 1 tolak 0.7. Okay, jadi 1.204 bahagi dengan 0.033. So 36.48 second. So ni dia punya cara selesaikan reaction time. So assumption yang kita buat dalam bab 2 tu sebenarnya dah tak valid lah, kan, dalam chapter 2 tu. So kat sini kita kena kira exact punya reaction time, sebab nanti baru kita boleh guna untuk kira volume. Okay, sekian saja. Terima kasih.